Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Amir Akhirudin bin Abdul Rahim, Matric Card 19 DMA 19S1024 daripada program DMA 4A. Saya hari ini present untuk case study Engineering and Society. Soalan 1 yang bertajuk "This is the situation of sustainable development and green technology approach in Malaysia." Untuk introduction, manusia mahukan gaya hidup yang lebih sihat seperti rumah, seperti bekalan air, bekalan elektrik, kereta dan permintaan sumber asli yang semakin meningkat. Pengurusan sumber semula jadi yang tidak terancang seperti pembalakan yang tidak terkawal, penerokaan tanah yang luas, pembebasan gas karbon dioksida ke atmosfera juga boleh menyebabkan pencemaran udara yang teruk. Sekiranya pengurusan sumber semula jadi ini tidak dikendalikan dengan lebih baik, ia boleh mempengaruhi kuantiti kehidupan dan persekitaran manusia. Oleh itu, masyarakat dunia kini menghadapi dua cabaran besar iaitu isu iklim dan perubahan keselamatan tenaga. Kedua-dua masalah ini perlu ditangani secara kolektif dan berkesan. Teknologi hijau menjadi portfolio Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air yang ditubuhkan pada 19 April 2009. Teknologi hijau mempunyai peranan yang strategik yang boleh melampaui pencapaian autonomi tenaga dan menangani perubahan iklim. Teknologi hijau juga membantu pengembangan masyarakat pengetahuan yang mendorong ke arah mengamalkan tenaga lestari dan cara hidup yang lebih baik. Kita boleh hidup dengan lebih lestari jika menjadi lebih bijak dalam persekitaran dan belajar dari alam semula jadi. Kita juga boleh hidup dengan lebih sederhana, menjadi warga negara yang aktif dalam pembangunan persekitaran. Untuk keadaan semasa pula, didorong oleh pertumbuhan penduduk, keadaan akan bertambah buruk kecuali langkah-langkah yang berkesan diambil untuk melaksanakan pembangunan hijau dan lestari. Keinginan ini untuk menjadikan Malaysia sebagai negara karbon yang rendah adalah satu daripada 7 keutamaan kerajaan dalam Rancangan Malaysia ke-12. Rancangan Malaysia ke-12 dengan menyiasatkan kewujudan 200 zon karbon rendah di seluruh negara menjelang 2030. Bandar yang rendah karbon adalah bandar yang penduduknya menggunakan teknologi hijau dan menghasilkan karbon rendah untuk mengelakkan kesan perubahan iklim melalui penggunaan sumber yang cekap dan mengurangkan pembaziran. Bagi Malaysia, salah satu pemacu utama mengurangkan pelepasan karbon adalah mengenai perubahan iklim pada 2015. Dengan gabungan penjanaan tenaga 22.1% daripada sumber tenaga boleh diperbaharui
dan kesepakatan dalam mengurangkan inisiatif pelepasan. GRK sebanyak 45% daripada KDNK menjelang 2030 berbanding ke tahap inisiati pada tahun 2005. Malaysia bersedia menjadi contoh terbaik dalam usaha ini. Komitmen kerajaan dibuktikan dengan pelancaran Master Teknologi Hijau. Rancangan GTMP pada 2017 merintis usaha pada 2011. Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air memperkenalkan sistem berasaskan prestasi yang dikenali sebagai Rangka Kerja Bandar Rendah Karbon LCCF sebagai panduan kepada pihak berkuasa tempatan. Untuk discussion pula, pada 2018, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan sasaran untuk membuka jalan ke arah masa depan yang lebih lestari dan hijau bagi negara untuk meningkatkan pembaharuan tenaga dalam penjanaan energi menjadi 20% menjelang tahun 2025. Kementerian Lingkungan Hidup dan Air saat ini menerajui peta jalan kelestarian alam sekitar di Malaysia ke arah pembangunan lestari. Dokumen juga mempunyai sasaran dan petunjuk yang jelas ke arah jalan hijau dan lestari mulai 2020 hingga 2030. Pelang Induk Teknologi Hijau secara garis besar menggariskan pendekatan hingga tahun 2030 untuk pembangunan teknologi hijau untuk menghasilkan karbon rendah dan cekap sumber ekonomi.
Untuk penguasaan kejuruteraan dengan masyarakat pula, SDG pertama kali dirancang semasa Sidang Kemuncak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York pada September 2015. Sebanyak 17 matlamat telah ditetapkan dan perlu dicapai menjelang 2030. Beberapa matlamat ini adalah pembasmian kemiskinan SDG 1, akses kepada tenaga bersih SDG 7, bertanggungjawab penggunaan sumber daya SDG 12 dan perubahan iklim SDG 13. Pembangunan lestari tidak hanya menumpukan pada aspek persekitaran, sebaliknya mengambil kira faktor seperti sosial dan pertumbuhan ekonomi untuk memastikan agenda pembangunan yang lebih komprehensif. Untuk berkaitan dengan badan profesional dalam bidang kejuruteraan pula, TVET adalah penunjuk utama yang sangat berharga bagi usaha untuk pertumbuhan harus dikekalkan dalam keadaan sekarang dan masa depan. Pengetahuan yang berkembang dalam teknologi baru di tempat kerja menuntut jenis kemahiran baru dalam teknologi hijau. TVET juga harus responsif untuk menangani cabarannya. Sebagai pelaksanaan TVET, Politeknik Malaysia harus mengambil inisiatif untuk menjadi bertanggungjawab dalam memberi kesedaran masyarakat terhadap pembangunan lestari melalui jangka masa yang pendek. Program pembangunan integrasi lestari jangka panjang untuk menghasilkan sumber manusia yang kompetitif dan cemerlang.
Untuk kesimpulannya pula, Malaysia telah sangat aktif dalam mengejar masa depan yang lestari melalui penyatuan pembangunan lestari dalam rancangan ekonomi. Banyak dasar perundangan dan promosi aktiviti telah dilaksanakan untuk memupuk pertumbuhan hijau sebagai pertumbuhan ekonomi alternatif mesin untuk negara. Namun banyak yang perlu dilakukan oleh pihak yang terlibat menerajui inisiatif teknologi hijau yang memastikan kesannya dirasai oleh semua sektor masyarakat. Amalan memberi tumpuan kreativiti pelajar ke arah penyelesaian hijau untuk masalah masyarakat perlu dikukuhkan. TVET juga perlu mengukuhkan usaha yang melebihi apa yang dibincangkan dalam kertas kerja. Kita juga perlu menentukan model pengurusan institusi TVET hijau dan harus berusaha untuk merangkumi keseluruhan amalan hijau dalam industri dan